Jadi bila saya kira-kira anggaran yang saya dapat secara kasar keuntungan adalah 180,000. Jadi besar kan? Hah? Gambar tu. Assalamualaikum. Secara ringkasnya kali ini saya ingin berkongsi tentang keuntungan yang saya tidak kongsikan dalam video yang lepas, ataupun keuntungan yang tersembunyi bila kita membeli rumah. Okey, ni kiraan saya lah lebih kurang dengan suami saya kan, secara kasar. So sebelum tu bila kita bercerita tentang rumah, kita sebagai wanita dan sebagai ibu bapa, kita perlu memberi contoh yang baik kepada anak-anak kita. Kerana bila kita ada usaha atau kita mampu, saya rasa kita mampu, cuma atas kehendak kita nak atau tak aja beli rumah. Jika kita beli rumah lebih daripada satu atau seterusnya, kita memberi inspirasi kepada anak-anak kita untuk mengikut jejak kita. Kan, sebab dia memberi keuntungan kepada mereka dan secara tidak langsung dia nampak apa kelebihan yang ada kat situ. Sekiranya kita tak beli rumah, kita sewa je kan rumah tu, jadi anak kita tidak mustahil akan ikut jejak yang sama. Jadi bagaimana orang kata nak majukan ya ekonomi di kalangan orang Melayu. So saya harap sangat anda kongsi video saya dengan rakan-rakan yang boleh membantu memberi inspirasi kepada golongan sederhana ya. Seperti saya kan, untuk berusaha ataupun memberi kehendak lebih dalam berusaha untuk membeli rumah. Okey. Ini secara ringkas je. Okey, ini saya cerita telus tentang rumah pertama saya. Saya beli rumah pada tahun 1997. Saya beli rumah dengan harga 60,000. Saya beli rumah yang berharga 60,000, rumah kecil, apartmen, kos rendah. Kan pembelian melalui DBGN. Tahun 1997 saya beli sebuah rumah yang berharga 60,000. Tapi harga dia cakap 60,000, tapi saya bayar bank dalam orang kata Islami kan. So saya bayar sebanyak 125,000 lebih sikit. Okey, itu 125. Harga hari ini harga rumah tu sekarang sudah naik kepada 250,000. Lebih kurang lah 230 hingga 250,000 harga rumah tu sekarang. So harga 250,000 tolak harga bank yang saya bayar tu 125,000, baki lagi maknanya ada lagi 125,000. Okey, itu yang biasalah, anda mesti tahu yang tu kan. Okey, yang kita tak nampak kat situ kan, yang kita tak nampak kat situ, rumah tu sekarang saya sewa 1,000 sebulan dan sudah alhamdulillah saudara kita tu dah duduk 3 tahun kat situ. 1,000 sebulan darab 3 tahun. Dia dah duduk 3 tahun dekat situ. 1,000 darab 3 tahun dah jadi 36,000. 36,000 campur dengan yang untung yang saya dah tolak bayaran bank yang 125,000 tu kan. Baki lagi 125,000 kan. Campurlah dengan 35,000 tu. Dan campur lagi sewaan yang sebelum-sebelum tu. Yang sebelum tu saya sewa dalam 700-800 anggaran macam tu kan, harga sebelum tu. Jadi harga rumah sewa akan naik, harga rumah akan naik. Jadi bila saya kira-kira anggaran yang saya dapat secara kasar keuntungan adalah 180,000. 180,000 itu adalah wang simpanan persaraan. Jika kita mati pun tak apa kan, itu untuk anak-anak kita. Mana nak labur kan. Saya bayar 125,000 pun bayar orang kata memakai masa beberapa tahun kan. Kalau kita kira keuntungan yang kita dapat itu adalah yang tersembunyi, yang kita tak nampak, yang orang tak nampak, yang orang tak kongsi. Jadi keuntungan daripada yang saya bayar bank 125,000, sekarang jika saya jual rumah tu, saya sudah pun berbelanja sebahagian sebab sewa rumah kita dah dapat kan.
So saya dapat tu lebih kurang antara 180,000. Belum lagi saya masuk saya punya simpanan KBSP kan, dan simpanan-simpanan lain yang kita ada sikit-sikit tu. So saya harap perkongsian yang ringkas ini sedikit sebanyak dapat membantu golongan sederhana ataupun B40 lah kan, seperti saya ni untuk berusaha beli rumah lah, dan inspire anak-anak kita generasi baru untuk membeli rumah. Saya rasa itu sahaja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Rumah tu harga sekarang hari ini